Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada kali ini sekali lagi dapat bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar dalam Tadabbur Wahyu. Sehat tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan lagi pelajaran kita di mana pada hari ini kita akan meneruskan Tadabbur Wahyu yang ke-34. Faham Al-Baqarah. Masih lagi dalam Faham Al-Baqarah. Maknanya kita sekarang sudah lebih sebulan dah campur. Itu Baqarah saja, campur dengan Al-Fatihah lagi. Saya harap sudah banyak perkataan-perkataan yang sudah agak familiar pada kita dan Alhamdulillah saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat yang mengikuti daripada awal siri ni bahawa mereka sudah banyak dapat menanggapi. Kita tak apa, tak faham 100% lagi tak apa, tapi kita dah dapat agak perkataan-perkataan yang ada, itu sudah kira cukup baik dah. Ya, untuk faham, kita perlu sikit masa lagi insyaAllah. Sekarang pada ayat 31 ya. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada faham perkataan dan ayat lah. Jangan pergi banyak-banyak sangat uh, nak grammar ke apa semua tu, sekadar faham saja grammar, tak perlu ingat dan hafal sangat. Okey, jadi pada kali ini kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Hari ini semua hijau, walaupun sebenarnya ada juga satu dua perkataan baru, tapi saya letak semua hijau. Saya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan cuba agak apa dia perkataan-perkataan, makna-makna perkataan ni hampir kesemuanya telah dimelayukan ataupun kita dah jumpa perkataan ni. Okey, wa'allama, dan mengajarkan. Wow ni tengok. Bahasa Arab ni punyalah bahasa dia. Di permulaan ayat datang dan terus. Sebab itu kitab lama dalam bahasa Melayu, dia mula dengan dan banyak. Ayat dia mula dengan dan. Sebab dia ikut trend bahasa Arab. Sekarang pengaruh bahasa Arab tu dah kurang, maka orang tak mula lah dan dalam di awal ayat. Okey, kalau kita tengok di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'allama, dan mengajarkan. Sebenarnya Allama ni dalam bahasa Melayu ilmu. Orang Melayu tidak boleh sebut ain dengan baik. Tak suka sebut ain. Maka ganti dengan alif. Ilmu. Dalam bahasa Arab ilmun. Cuma ilmun tu kata nama. Allama kata perbuatan. Root dia sama saja iaitu alima. Alima maknanya telah mengetahui. Allama telah menjadikan mengetahui. Maknanya mengajarlah. Sebab tu bahasa Melayu orang sebut taklim di masjid ke. Taklim tu maknanya mengajarlah. Jadi wa'allama, dan mengajarkan. Mengajarkan mesti ada pembuat dan orang yang kena buat. Kalau mengajarkan kan, kalau belajar mungkin saya sedang belajar kan, boleh faham dah bahasa. Tapi mengajarkan, saya mengajarkan. Mengajarkan apa? Mesti saya mengajar, mesti ada saya mengajar anak saya. Baru faham bahasa. Bahasa Arab pun macam tu juga. Jadi wa'allama, dan mengajarkan Adam. Jadi di sini pembuat tu tidak disebut. Sebab apa? Sebab sebelum ni dah sebut dah cerita tentang Allah. Ni pun ayat dan sambung lagi daripada perbincangan yang lepas. Allah
bercakap dengan malaikat. Ayat sebelum ni lah, ayat 30 kan, tu Allah nak jadikan makhluk di atas muka bumi. Jadi, dan Allah mengajarkan Adam. Ni dia dalam bahasa Arab, grammar dia, ganti nama Allah tu, dia tu ada dalam ni, dia panggil dhamir mustatir. Kalau nak belajar sampai tahap macam tu, dia jadi susah lah. Tapi kalau allama ni ialah dan dia telah mengajarkan. Okey, senang je lah. Sebab apa? Ilmu. Adama, Adama ni Nabi Adam lah. Kan? Nabi Adam, cuma kalau kita baca tafsir yang tinggi lagi, dia bincang lah. Adam ni nama dia sendiri ke, nama gelaran ke? Sebab dalam bahasa Arab, Adam ni maksud dia tanah yang hitam. Tanah hitam. Jadi adakah ni nama Adam tu nama betul? Itu tak ni sangatlah untuk kita punya perbincangan. Tak perlu bincang lah benda macam tu. Tidak membawa kepada amalan pun. Kalau kita faham Nabi Adam pun betul juga. Kan? Wa 'allama Adamal asma'a. Apa yang Allah ajarkan Nabi Adam ni? Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam al-asma'a. Al-asma' maknanya nama-nama. Asma'. Sebab tu dalam bahasa Arab, bahasa lain pun lebih kurang juga, iaitu bahasa ni terdiri daripada 3 jenis perkataan. Apa dia? Antaranya isim. Isim maknanya nama. Fi'il maknanya perbuatan. Harf maknanya sendi kata. Perkataan ni dia memang macam tu. Bahasa ni terdiri daripada 3. Jadi al-asma' ni nama-nama. Nama-nama benda lah. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda kullaha, kesemuanya. Jadi di sini nak katanya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam bercakap lah. Maknanya di sini tafsiran ulama ni dia maknanya ada yang kata bahasa apa yang Nabi Adam cakap. Ada yang kata bahasa Arab. Ada yang kata bukan. Jadi ini perbincangan yang tak tahu siapa betul, siapa tak betul. Yang penting Allah mengajarkan. Tetapi perlu diingat juga, bila sebut Allah mengajarkan, bukan macam kita ajar pegang pen, ada whiteboard, pegang. Bukan gitu. Mungkin maknanya Adam sendiri yang reka bahasa. Allah tukang bagi otak yang cerdik. Saya setelah baca banyak tafsir ni, saya faham pandangan macam tu. Sebab apa? Sebab nanti Allah nak tunjuk kepada malaikat Adam ni bagus. Kalau Allah ajar macam dalam macam ajar sebiji-sebiji bagi senarai kat dia, ni perkataan apa, ni perkataan apa, itu tak cerdik sangat. Yang cerdiknya Adam ni dia reka sendiri, tapi ilmu itu dari Allah lah kita panggil. Walaupun dengan usaha, macam duit juga. Kita dapat duit, kita dapat rezeki. Kita pergi kerja, tapi rezeki dari siapa? Dari Allah juga. Tak boleh kita kata rezeki ni dari saya sendiri, tak boleh. Sebab kalau Allah tak izin, tak dapat. Ilmu pun macam tu juga. Jadi kalau Tuhan kata dan Allah mengajarkan nama benda semuanya kepada Adam, tidak bermaksud dia bagi senarai. Dan kesemuanya pula kullaha. Dia asalnya kulluha. Tetapi disebabkan grammar dia ni, dia kena ajar. Benda yang dia ajar ialah nama-nama benda ni. Maka dia pun jadi baris atas juga. Yang ni baris atas, yang ni baris atas. Nama-nama benda semuanya. Tetapi perkataan semua dalam bahasa Arab bukan maksud semua tu maknanya kalau begitu Nabi Adam ni, ada juga orang yang pada saya tafsiran yang tak betul lah, iaitu dia kata
Nabi Adam ni boleh cakap semua bahasa sebab Tuhan kata semuanya. Tidak gitu. Buat apa? Dia ada seorang baru masa tu. Pandai pandai bahasa semua, bahasa Jepun, bahasa Jawa. Buat apa pandai? Orang pun tak ada lagi masa tu. Dan itu tidak menunjukkan kepada kecerdikan. Sekarang ni Tuhan nak tunjuk Adam ni makhluk yang hebat. Apa hebat? Kalau Adam duduk dalam syurga, dia pun reka. Manusia ni tabiat dia memang macam tu. Dia reka bahasa. Dan reka bahasa ni, dia tak habis pun sampai hari kiamat. Manusia ni akan reka bahasa. Kau tak percaya, tengok WhatsApp anak-anak, tuan-tuan dan perempuan. Separuh tu tak faham lah. Sebab apa? Dah ada bahasa baru dah. Itulah canggihnya manusia ni. Hebatnya manusia ni. Dia jenis makhluk yang bukan macam malaikat. Malaikat ni Tuhan beritahu, baru dia faham. Dia tidak ada unsur penciptaan, unsur unsur kreativiti. Dia tak ada. Manusia ni lain. Jadi summa aradahum. Kemudian Allah memberitahu. Arada ni maknanya offer ataupun mendedahkannya, menunjukkannya. Hum ni mereka. Aradahum alal malaikah. Jadi hum ni sini ada masalah sikit lah sebab dia menunjukkan asma ni nama-nama benda. Kemudian Allah menunjukkannya kepada malaikat. Malaikah. Arada ni kita tak dengar lagi lah sebelum ni kan. Arada. Aradahum. Allah tunjukkannya alal malaikah. Ala ni sepatutnya atas maksud dia. Maksud biasa dia. Tapi di sini kita tak sesuai lah nak letak Allah menunjukkannya ke atas malaikat. Jadi bahasa Melayu ni dah berubah. Bahasa zaman dulu memang macam tu. Tapi bahasa moden ni tak lah. Iaitu kepada malaikat. Sebab tu Quran tak turun bahasa Melayu. Kalau Quran turun bahasa Melayu, Nabi tak boleh mati. Kena ada je. Sebab bahasa Melayu ni berubah. Orang Melayu ni dia tak boleh. Mari pengaruh tu dia ikut. Mari. Bahasa Arab dia tidak berubah. Dia berkembang tetapi tidak berubah. Jadi alal malaikah. Ke atas malaikat. Jadi kepada malaikat. Okey. Malaikah kita dah tahu dah. Malaikat. Faqala. Lalu maka. Ni fa saja ni. Maka qala. Berkata. Siapa yang berkata ni? Bukan Adam berkata. Tapi Tuhan yang berkata. Qala. Macam mana nak tahu Adam ke Tuhan yang berkata? Dia panggil siyaqul ayah. Iaitu tengok pada maksud keseluruhan perbincangan ni. Faqala. Maka Tuhan pun berkata. Iaitu Tuhan tidak disebut dah. Maka berkata. Tapi maksud dia. Dan maka dia berkata. Dia tu tidak disebut. Tapi ada dalam ni. Dia panggil domir mustatir. Dia panggil fi'il madhi ni. Past tense ni dia ada domir mustatir. Dia ada dia yang tak disebut. Dalam ni. Ingat ya. Saya bagi tahu sekadar nak faham je. Jangan hafal. Jangan cuba stres-stres. Faqala. Maka berkata. Telah berkata. Dia telah berkata. Ambi'uni. 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 Maknanya. Apa dia? Ambi'uni. Ni. Ya ni. Maknanya aku. Waw ni menunjukkan ramai. Nun ni penghubung antara waw dengan akhirnya perkataan ni. Ni je dia punya root dia. Naba'a. Asal dia. Ada dalam Al-Quran kita biasa dengar. Apa dia? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Anin naba'. Asal dia naba'. Berita. Jadi di sini ambi'uni. Beritahulah aku. Berita kan. Berita ni beritahulah. Beritahu.
Ambi'uni, beritahulah kepadaku. Ni aku. Ya ni aku, tapi nun ni penyambung antara waw. Waw ni waw ramai yang biasa kita jumpa. Mukminun, orang yang beriman, tapi dia ramai. Ni pun beritahulah. Sebab apa ni? Sebab malaikat ni ramai. Malaikah ni maknanya kesemua malaikat ni. Al ni menunjukkan kesemua malaikat. Ambi'uni, beritahulah kamu semua kepada aku. Bi asma, dengan ni ada asma. Nama-nama. Haula, perkara benda ni. Mereka. Nama-nama benda. Maknanya iaitu nak kata apa? Tuhan ajar kepada Adam nama-nama benda. Kemudian Tuhan kata kepada malaikat, wahai malaikat, beritahu aku nama benda. Benda apa? Benda-benda dalam syurga tu. Beritahu nama. Kan Adam duduk dalam syurga. Ni suspense cerita ni. In kuntum sadiqin. In di sini maknanya jika. Dia mati in. Nun ni memang mati. In kuntum. Kuntum ni jika sekiranya kamu sebelum ini, kana asal dia jadi tum ni ialah kamu. Kana sebelum ini kamu. Iaitu dalam bahasa Melayu tak boleh nak terjemah lah sekarang ni. Kun ni tak payah terjemah. Jadi jika sekiranya kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Okey, sadiqin ni kita dah Melayu dah. Sadiq, siddiq, siddiq amanah, Abu Bakar As-Siddiq. Ni ya, sadiq ni orang yang benar. Tetapi disebabkan malaikat ramai, maka sadiqin, orang-orang yang benar. Asalnya sadiqun, tapi kedudukan dia saya tak boleh terang ni sebab kedudukan dia ni dia panggil apa, khabar kana lah apa semua, jadi payah. Tapi tak perlu fikir yang tu. Yang sadiqin ni sebenarnya kena tahu macam ni saja. Sadiqin ni asalnya sadiqun, tapi disebabkan kedudukan grammar dia kena tukar waw kepada ya. Jadi sadiqin. Baru kita tahu. Rupanya muslimun contohnya. Kadang-kadang kita jumpa muslimun, kadang-kadang kita jumpa muslimin. Sama. Perkataan sama makna. Ramai juga. Cuma kedudukan grammar saja yang membezakan sadiqun dengan sadiqin. Makna sama, orang yang benar. Ramai orang tu. Sebab apa? Waw tu menunjukkan kepada ramai. Tapi kedudukan grammar dia yang mansub dia panggil, menyebabkan waw tu tak boleh kekal. Dia ubah waw kepada ya. Jadi sadiqun sudah jadi sadiqin. Makna tak berubah. Jadi kalau kita tak faham sebab apa dia berubah pun tak ada masalah. Sebab kita nak faham makna. Itulah belajar peringkat basic. Bukannya nak jadi ulama'. Ulama' apa ni? Bukan nak jadi ulama' Quran ke apa. Kita nak baca Quran faham. Faham pula bukan faham mendalam. Kita nak faham makna kasar dulu. Lepas tu baru bergerak sedikit demi sedikit. Kalau orang tu dengan belajar video macam ni, dia nak pandai semua benda. Salah lah. Dia belajar dia tak boleh tergesa-gesa. Sebab tu tak ramai orang yang berilmu ni. Tak ramai. Sebab orang yang mampu sabar tu tak ramai. Orang yang sabar, insya-Allah dia akan meningkat. Ilmu mesti dengan berterusan dan sabar. Jadi setakat itu saja untuk kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak perkongsian yang baik untuk kali ini. Saya rasa untuk kali ini saya agak panjang sikit, lebih kurang 20 minit. Seperti biasa juga saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan berkongsi dengan sanak saudara dan sahabat andai supaya kita dapat memperluaskan siri Tadabbur Wahyu. Dan saya pun memang tak buat iklan kecoh-kecoh. Saya hanya mengharapkan
sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang sebarkan siri tadabbur wahyu ni. Jadi itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.